Antara isu dalam sejarah Malaysia ni kan yang selalu digembar-gemburkan, kononnya kemerdekaan negara Malaysia ini sebuah giveaway daripada British. Hadiah daripada British sebab kita menjilat British tu. Kenapa isu ni boleh wujud? Secara peribadi aku rasa sebab maybe kebanyakannya pembaca-pembaca sejarah ini selalu membandingkan kemerdekaan negara kita dengan kemerdekaan Indonesia kot. Sebab kemerdekaan Indonesia melalui darat, tiba-tiba kemerdekaan negara kita mesyuarat. Adakah daripada mesyuarat itu kita dibagi hadiah? Macam contoh antara ketika kemangkatan Queen Elizabeth baru-baru ni kan, kita tidak akan merdeka kalau Queen Elizabeth tidak bagi kemerdekaan kepada negara kita. Sejauh mana benda itu betul? Dakwaan bahawa kemerdekaan negara kita ni secara giveaway bukan setakat dalam kalangan netizen Indonesia yang banyak membahan netizen Malaysia tau. Bahkan ada dalam kalangan kita penduduk Malaysia ni pun ada mindset yang serupa. Kenapa benda itu boleh berlaku? Kalau bagi aku, berlaku sebab kita tak faham cerita selok-belok pejuang-pejuang terdahulu bagaimana dia mendapat kemerdekaan. Kita cuba terangkan. Pertama, kena faham perjuangan kemerdekaan negara kita bukannya bermula dengan rundingan London itu. Bukannya bermula dekat situ. Hari ini kalau kita tanyakan berkenaan dengan peristiwa kemerdekaan, orang akan terus kaitkan dengan peristiwa rundingan London. Tunku Abdul Rahman ke London, rombongan London, everything semua itu ini. No. Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan itu sudah bermula sejak lama. Sebelum Perang Dunia Kedua itu lagi. Kita trace balik pada tahun 1938, KMM ditubuhkan. Bila ditubuhkan KMM oleh Ibrahim Haji Yaakob ni, dia bawa ideologi nasionalisme menuntut kemerdekaan. Tetapi tidak berjaya benda tu. Selepas 1938, ideologi KMM tu diteruskan oleh PKMM pula yang ditubuhkan oleh Ishak Haji Muhammad dengan Ahmad Mustamam. Ideologi dekat situ again sama, menuntut kemerdekaan, konsep Melayu Raya, kerjasama antara kaum. Itu yang dibawa oleh awal-awal parti terdahulu sebelum kewujudan parti yang disertai oleh Tunku Abdul Rahman UMNO ketika itu. Ini peristiwa sebelum Perang Dunia Kedua tau. Usaha menuntut kemerdekaan itu terbantut gara-gara pendudukan Jepun dan juga komunis. Apabila Jepun masuk, PKMM yang paling awal memperjuangkan kemerdekaan ini, nampak Jepun itu akan membantu mereka mendapatkan kemerdekaan daripada British. So PKMM pun yang dapat sokongan daripada orang Melayu, ajak orang-orang tempatan untuk sama-sama sokong Jepun. At the end, Jepun buat kepala, orang Melayu pun benci dengan PKMM. Diteruskan lagi selepas kekalahan Jepun, nak resume balik, nak sambung semula perjuangan menuntut kemerdekaan itu, keganasan 14 hari, bintang 3. Still, huru-hara, semua itu ini. Gara-gara komunis itu, British kembali ke tanah air kita ini dengan membawa ideologi membebaskan gara-gara dasar dekolonisasi yang berlaku pada ketika itu. Negara kita pun bekerjasama dengan British. Okay? Kebanyakannya pemimpin politik ketika itu mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan British bagi melawan komunis yang sedang marah ketika itu. Sebab itulah pada ketika pentadbiran tentera British ataupun BMA, kebanyakannya pemimpin-pemimpin tempatan kita bekerjasama sebab melawan musuh yang sama. British musuh dia komunis, kita ketika itu pun musuh kita komunis. So kita kerjasama dengan British untuk lawan komunis. Lanjut kisahnya, selepas Indonesia itu mengumumkan proklamasi kemerdekaan 1945, Belanda datang semula dan Belanda datang, peristiwa berdarah berlaku dekat Indonesia untuk mengekalkan kemerdekaan mereka. Peristiwa berdarah itu, mahu tidak mahu, kita yang dekat tanah Melayu ketika itu ambil benda itu sebagai pengajaran tau. Kenapa kita kaitkan dengan Indonesia? Sebab ya again, serumpun. Kita tak boleh buat macam Indonesia, kalau tak akan lagi menderita kita ni. Sebab penduduk ketika itu baru sahaja selesai penderitaan daripada Jepun, daripada komunis. Cara yang terbaik, tak nak menerima nasib yang sama macam penduduk Indonesia, maka bermulalah UMNO itu yang ditubuhkan pada tahun 1946 untuk ubah aspirasi mereka. UMNO ditubuhkan pada tahun 1946. Pada awalnya UMNO itu ditubuhkan dengan aspirasi hidup Melayu. Apabila huru-hara agresi Belanda dekat Indonesia, dia beri pengajaran kepada pemimpin UMNO. Tahun 1951, aspirasi UMNO itu dia ubah daripada hidup Melayu kepada merdeka secara rundingan. Merdeka secara rundingan, inilah cara yang unik kepada negara kita untuk menuntut kemerdekaan. Itu yang kebanyakannya orang tak faham, merdeka secara rundingan macam mana. Kita masuk dahulu pasal komunis British dan juga pemimpin-pemimpin UMNO ketika itu. Walaupun BMA sudah diselesaikan, tapi ancaman komunis masih tak selesai. So UMNO dia bekerjasama dengan British untuk melawan komunis. Dan UMNO ini sebagai parti politik ada pembangkangnya.
Siapa pembangkang UMNO ketika itu? Adalah parti-parti yang lebih awal memperjuangkan kemerdekaan, PKMM. So, apabila UMNO bekerjasama dengan British, yang PKMM yang memang tak nak terima British ini tak nak bekerjasama. Akibatnya, pejuang-pejuang terawal ini dilabelkan sebagai komunis dan ada beberapa orang yang masuk komunis pun tersisilah. Maka disitulah bermulanya sejarah perjuangan kemerdekaan ini fokus kepada usaha UMNO untuk berunding dengan British. Padahal hakikatnya perjuangan kemerdekaan itu sudah bermula sejak awal lagi. Bukannya gara-gara komunis ini. Cuma peristiwa komunis itu yang menyebabkan kita terarah untuk mengikuti peristiwa UMNO menuntut kemerdekaan daripada British itu. Itu cerita bagaimana sebenarnya perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu bermula. Kita masuk era baru pula, era rundingan. Kemerdekaan negara kita secara rundingan, secara mesyuarat menyebabkan sejarah kita macam agak bosan. Tak ada nafikan, sebab kalau tengok movie sekalipun, kalau kita tengok filem yang setakat banyak bercerita, bersembang-sembang, kita pun boring dengar, kita pun boring tonton. Begitulah nasibnya sejarah negara kita ni. Sebab berbincang-bincang bagi mengelakkan kehancuran itu berlaku. Untuk menuntut kemerdekaan ada dua rundingan yang berlaku. Yang pertama adalah rundingan kemerdekaan itu sendiri, dan yang kedua adalah rundingan antara kaum. Ini yang biasanya penduduk Malaysia sendiri pun selalu tak faham perbezaan antara dua ini. Kita tengok dahulu rundingan kemerdekaan. Rundingan kemerdekaan ini sebenarnya sudah bermula seawal tahun 1946 itu. Apabila Malayan Union ditubuhkan, Raja-Raja Melayu dan pemimpin Melayu ikut membangkang. Lalu lanjut sehinggalah perjanjian negeri pada tahun 1948 antara Raja-Raja Melayu dengan British ketika itu membatalkan Malayan Union. Tandanya perjanjian negeri ini sebagai pemula kepada rundingan kemerdekaan. So dalam rundingan kemerdekaan itu, Raja-Raja Melayu dia tunjukkan dia punya autoriti tau. Again, terima kasih kepada Ahmad Bostamam. Ini antara pemimpin parti politik zaman dahulu. Sebab Ahmad Bostamam yang memperkenalkan kepada semua penduduk di tanah Melayu itu, British diarahkan keluar gara-gara dasar dekolonisasi. Dia sampaikan cerita tu melalui surat khabar Suara Rakyat. So heboh dekat seluruh tanah Melayu. So British akan kembali ke sini, tapi dia akan keluar sebab dia dah diarahkan keluar gara-gara dasar dekolonisasi. Itu yang Ahmad Bostamam sampaikan. Raja-Raja Melayu tahu yang itu. Penduduk pun tahu yang itu. Raja-Raja Melayu, bila dia sedar British pun disuruh keluar gara-gara dasar dekolonisasi, mulalah rundingan. Kau nak apa yang kau tinggalkan dekat sini ini dikekalkan? British tu kena terima hakikat bahawa Raja-Raja Melayu nak British adapt segala perlembagaan dan juga adat resam yang pernah dilakukan oleh Raja-Raja Melayu kepada tempat mereka. British cakap, okey, yang itu tak ada masalah pun, tak ada masalah. Cuma, boleh tak nak minta tolong dan Raja-Raja Melayu ni terima kemasukan bangsa-bangsa lain. British memang tak mampu nak kembalikan mereka kepada negara mereka dahulu tau. So, Raja-Raja Melayu cakap, boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Kita boleh terima apa yang kau tinggalkan dengan kami. As long as kena kukuhkan semula, laksanakan semula apa yang pernah kami lakukan dekat negeri-negeri kami ini. Itu antara perkara dalam perjanjian negeri 1948 itu. Lanjut daripada perjanjian negeri itu, jadilah perjanjian persekutuan 1948. Ini bukan giveaway tau. Dia berbincang, Raja-Raja Melayu berbincang dengan British dalam rundingan kemerdekaan ini. Win-win situation. Merdeka dan kekalkan apa yang ada, dan British cakap, tapi tolong ambil apa yang kami telah bawa pergi sini. Dia bukannya giveaway, kena faham yang tu. Unjuran daripada persefahaman rundingan antara Raja-Raja Melayu dan juga British dalam rundingan kemerdekaan itu, maka Raja-Raja Melayu pun setuju dengan British. Setuju ya, bukannya akur, bukannya ikut. Okay, dia setuju dengan British untuk mengkaji sejauh mana kesanggupan rakyat. Sebab Raja-Raja Melayu dia nak tahu juga macam mana pendapat rakyat tu untuk wujudkan kajian. Itu yang kita panggil sebagai Suruhanjaya Raid. Kalau tengok dalam dokumen Suruhanjaya Raid pun, Raja-Raja Melayu yang setuju lantik mereka. Rundingan antara kaum pula, itu lain, itu topik seterusnya. So, sebagai kesimpulan, no, kemerdekaan negara kita bukan giveaway. Dia sebab persefahaman. Jangan bandingkan dengan Indonesia sebab sejarah kita berbeza.